Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Bertemu kita lagi ya dalam program motivasi slot agama yang bersama yang bahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Syukur Alhamdulillah kehadrat ilahi kerana kita dapat menjayakan lagi program dan untuk makluman semua ya, penganjuran program motivasi pagi slot agama bersama yang bahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas ini adalah inisiatif ya daripada radio Bandaraya Ipoh dan kini telah memasuki siri yang keempat. Dan saya sudah pasti program ini sangat dinanti-nantikan ya oleh bukan saja daripada anggota MBI, malah warga kota juga yang turut memberi sokongan terhadap program yang kita anjurkan ini ya. Dan seperti biasa program yang kita siarkan secara langsung menerusi Facebook rasmi MBI. Dan saya kalau boleh mahukan peranan daripada semualah yang mengunjungi Facebook MBI untuk share program ini di page-page yang lain ya, bagi kita melonjakkan lagi jumlah view kita pada pagi ini. Dan saya sekali lagi mengalu-alukan yang bahagia Datuk Ustaz Kazim dan seterusnya semua anggota Majlis Bandaraya Ipoh ya, yang hadir pada pagi ini. Jadi saya rasa sebelum kita memulakan ceramah, saya ingin menerangkan sedikit konsep program kita pada pagi ini ya. Jadi konsep program kita pagi ini kita terbahagi pada dua lah. Sesi yang pertama lebih kepada sesi soal jawab dan seterusnya kita bukalah kepada sesi pertama lebih kepada sesi ceramah dan seterusnya sesi soal jawab lah. Jadi kepada semua anggota MBI yang berada di sini dan juga semua pengunjung Facebook juga ya, boleh turut sama-sama memaklumkan ataupun memberi soalan ya di dalam page ya. Okey, jadi saya rasa saya tak ingin bercakap panjang. Saya teruskan program kita pada pagi ini. Itu kita terus kepada tajuk kita tajuk kita pada pagi ini iaitu erti sebenar sejarah. Jadi kita mulakan sesi pertama dengan yang bahagia Ustaz Kazim ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara moderator, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menyebut tentang sejarah, kita akan belajar sesuatu daripada sejarah itu. Sejarah juga adalah sesuatu yang kadang-kadang berulang. Dia akan berulang balik sejarah itu. Dan sejarah itu merupakan suatu benda yang apabila dikenang, diingat, maka ianya akan memberikan kepada kita pelajaran, pengajaran. Orang yang untung, orang yang bijak, orang yang mengambil sebagai pengajaran. Sebab itu, bila manusia melupai sejarahnya, sebenarnya dia melupai kadang-kadang asal-usul dia. Manusia yang tak ingat kepada sejarah, dia tidak akan menjadi suatu bangsa yang mempunyai jati diri. Sebab itu, sejarah ni penting. Tetapi, kerana kepentingan sejarah itu, tuan-tuan, maka banyaklah usaha untuk memadamkan sejarah. Atau menyelewengkan fakta daripada sejarah. Menjadikan semua orang terkeliru dengan lebih malang sekali ialah sejarah diri dia sendiri. Ini yang menakutkan kita ni. Bila kita tahu sejarah kita, kita tak lupa diri. Kita berasal daripada Adam. Adam tu daripada syurga. Itu sejarah tu. Adam hidup dengan budaya syurga. Syurga tempat yang kita tak boleh nak banding, tak boleh nak bayang, tak boleh nak apa-apa.
tak sama langsung. Budaya dalam syurga, kehidupan yang begitu cantik dalam syurga. Dan dipindahkan Nabi Adam, dihijrahkan dia ke dunia. Adakah kita nak mengatakan bahawa Nabi Adam tu tak pandai bercakap? Sedangkan Allah dah berkata pada Adam, "Wa'allama Adam al-asma' kullaha, thumma 'aradahum 'alal malaikah." Kami mengajar kepada Nabi Adam semua nama benda. Dan kami bertanya kepada malaikat, namakan benda-benda ini. Malaikat tak boleh jawab, Adam boleh jawab. Menunjukkan Adam tu bijak, Adam tu cerdik, Adam tu pandai bercakap. Daripada mana celah mana yang datangnya manusia zaman dulu tak pandai bercakap? Nak guna bahasa isyarat, tulis kat batu, tulis kat gua, mana datang? Ini yang saya katakan tadi. Kita ni berasal daripada syurga, sejarah tu. Maka kenalah hidup dengan cara syurga dan ada keinginan yang meluak-luak untuk kita balik ke kampung. Kampung mana? Kampung syurga. Tapi sayang tuan-tuan, bila manusia menukarkan sejarah, maka dia tak nampak penghijrahan itu. Bila disebutkan manusia berasal daripada beruk, lupa asal usul. Maka kita pun sayang pada beruk. Inilah tok nenek kita. Ya. Akak belah mana? Orang hutan ke Siamang? Abang-abang belah Kera ke belah Monkeypox? Apa punya ni tuan-tuan? Ini yang kita kena faham. Penyelewengan hijrah, penyelewengan sejarah, penyelewengan fakta. Maka kita pun terseleweng sekali kerana menganggap Nabi itu bodoh. Sedangkan kita dah belajar dah sifat yang wajib pada Nabi, fatonah, cerdik. Kita faham Nabi itu sifat dia apa? Fatonah, cerdik. Tapi bila kita kata orang dulu tak pandai bercakap, orang dulu tak pandai buat rumah, orang dulu tak pandai masak, orang dulu tak pandai buat pakaian, kita dah mengatakan Nabi Nuh bodoh, Nabi Adam bodoh, Nabi Idris bodoh. Ini benda merosakkan akidah. Bukan main-main tuan-tuan. Sampai bila kita nak macam tu? Sebab itu ada sejarah yang ditukar, diselewengkan. Dan ada sejarah yang perlu diperbetulkan. Yang ni yang orang tak mau hijrah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita sebut tentang hijrah dan sejarah ni tuan-tuan, sejarah akan berubah pada sesuatu keadaan. Begitu juga hijrah, dia akan berubah. Dulu orang paling laju lari Carl Lewis. Paling laju lari 9.99. Catat bawah 10 saat. Zaman Carl Lewis. Sekarang zaman Usain Bolt. Usain Bolt 9.58. Sejarah dunia tercatat dan Usain Bolt cakap tidak akan ada siapa manusia yang boleh potong sejarah dia. Berlari 100 meter 9.58 saat. Agak-agak kita ni orang lelaki Majlis Bandaraya ni agak-agak boleh lawan sejarah Usain Bolt. Tak boleh. Kena pula gout lagi. Malaysia nak dapat 10.09, anak Perak kita pun susah. Kena tinggal dengan pelari Jamaica lah, Botswana lah. Sejarah. Bila sebut sejarah, kadang-kadang dia akan bertukar. Naik. Sebab itu manusia suka mencatat rekod. Ini rekod saya, ini sejarah saya. Dan bila kita mencatat rekod, mencatat sejarah, kita kena bersedia. Akan ada orang lain pula yang akan memecahkan sejarah kita. Berlumba-lumbalah orang lain cuba nak pecah rekod. Sebab itu sejarah dan penting. Sejarah tu penting. Untuk apa? Untuk orang pecahkan dia. Leburkan sejarah tu. Supaya membentuk sejarah yang baru.
Ini manusia yang cerdik. Dia mencipta mikrofon. Okey, dia tengok mikrofon boleh cakap, satu dewan boleh dengar. Dia tengok mikrofon tu tegak, cakap macam itu. Kemudian dia fikir, siapa yang buat mikrofon? Oh, yang buat mikrofon makaroni. Oh, yang masakan. Lebih kurang tu lah, lebih kurang lah. Mikrofon makaroni dekat-dekat lah. Maka dia pun mula berfikir, susah mikrofon tegak macam Saloma menyanyi ni. Lagi bagus kalau ada wayar boleh pegang. Maka terciptalah sejarah baru, orang mencipta mikrofon ada wayar. Tengah-tengah duk menyanyi, terus sepak wayar, jatuh pula penyanyi tu. Maka orang mula berfikir, apa salahnya aku cipta mikrofon yang tak ada wayar? Cari jalan, macam mana nak buat wireless. Akhirnya tercipta. Susah pula, sebelah tangan pegang mikrofon, sebelah nak menyanyi pula. Apa kata, aku cipta pula satu lagi mikrofon yang ikat di kepala, sangkut di telinga, pergi ke muncung. Lagi senang, Michael Jackson pakai. Sekarang moderator pakai. Lepas ni apa pula tuan-tuan? Mikrofon yang nak dicipta. Kita mencipta sejarah untuk orang bersaing, membuat ciptaan sejarah yang baru. Sebab itu, manusia yang cerdik ialah manusia yang nak buat satu yang baru. Allah bagi mata, Allah bagi otak untuk kita tengok. Kita tengok isteri kita tu. Nak pergi kerja, iron tudung 15 minit. Bila? 11 malam tadi. Bila? 11.30 malam. Pukul 12 baru tidur. Baju dia nak iron, kain dia nak iron, tudung dia nak iron. Suami dia fikir, lama ni menunggu satu penyiksaan. Mana faham, tak faham sudah. Akhirnya kepala otak dia sampai, aku nak mencipta kain yang tak perlu di iron. Dan hari ni ada kain yang tak perlu di iron, khusus untuk orang malas. Main kibas boleh pakai. La ilaha illallah. Sebab itu, orang yang cerdik, orang yang tengok, dan dia mula berfikir. Dan dia boleh mencipta sejarah. Jom tuan-tuan, kita buat. Cari. Dia akan berubah. Kalau kita masih di takuk yang lama, susah nak berubah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok kepada kereta, orang akan mula mengingat siapa yang mula mencipta kereta. Daimler, Henry Ford. Sampai sekarang, orang tak pun nak ingat siapa yang pencipta kereta Honda. Siapa yang mencipta kereta Alza, lagi orang tak ingat. Yang dia tahu perdua. Tapi orang ingat yang pertama. Sebab tu kalau boleh, kita membuat sesuatu yang pertama. Be the first. Semayang pun soft yang pertama. Yang pertama itulah yang akan diingati. Yang kedua, ketiga, keempat ni tuan-tuan orang lupa. Manusia yang pertama buat handphone, orang ingat. Manusia pertama yang buat kereta api, orang ingat. Manusia yang pertama pi ke bulan pun orang ingat. Tak tahulah dia pi ke tidak. Kita kata lah dia pi, pun orang ingat. Yang ketiga, keempat mana nak ingat dah. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita berhijrah, bila kita mencipta sejarah, kita kena ingat sejarah itu untuk dipecahkan. Dan akan berlaku perubahan pada sejarah itu. Begitulah dengan hijrah. Hijrah adalah sesuatu yang berbeza. Dulu duduk di mana makcik? Makcik dulu duduk Pengkalan Hulu. Sebelum Pengkalan Hulu, Pengkalan Hilir. Oi, sebelum Pengkalan Hilir, makcik lahir dekat Hospital Baino, masa tu Hospital Ipoh lah. Duduk kat Kampung Jawa. Sebelum salin, oi, soalan bodoh betul ustaz ni. Sebelum bersalin, makcik dalam perut makcik, mak makcik. Masa duduk dalam perut ibu, adakah sama sebelum dihijrahkan ke dunia?
Tak sama. Sebelum duduk dalam perut ibu, duduk di mana? Duduk di alam rahim. Samakah alam rahim dengan alam roh dengan alam rahim? Tak sama. Alam roh tak ada badan. Alam rahim ada badan. Nama dia janin. Nama dia baby dalam perut. Alam roh tak ada badan. Duduk dalam perut, dia ada badan. Nama dia jasad. Nama dia daging. Nama dia darah. Nama dia tulang. Macam mana budak dalam perut makan? Tak sama dengan orang di dunia makan. Jangan akak-akak faham pula. Ya Allah, aku makan laksa pedasnya, kesian baby dalam perut. Mesti pedas kan? Baby pedas tak? Baby? Tu gila nama dia. Dia kena pindah hospital. Tuan-tuan ingat bila isteri kita makan tu, anak dalam perut duk nganga. Nganga mak dia suap makan. Opah dia marah mak dia. Kamu tu makan elok pedas tu, anak dalam perut pedas pula dia. Apa kena-mengena pula mak makan dengan baby pedas dalam perut? Tak ada kena-mengena. Cara makan dia lain. Cara tidur dia pun lain. Dan dia duduk dalam air. Yang budak tadi duduk dalam air. Pasal apa boleh hidup? Pasal dia di alam lain. Nama dia alam rahim. Duduk dalam rahim ibu yang ada air. Dalam karung situ. Kemudian bila dia nak dihijrahkan ke dunia, air tadi pecah. Kantung dia pecah. Maka itulah petanda kena bawa cepat ke hospital. Tak pun panggil bidan piah. Dah nak bersalin dah. Maka bila keluar saja dalam dunia, dia sudah hijrah. Dia dah menangis. Duduk dalam perut ibu, mana dia menangis? Ada dia menangis? Bayangkan ibu-ibu bersalin, ibu-ibu mengandung, semua mengandung tu, semua menangis budak. Duduk klinik bajan, beratur, mengandung semua. Ya Allah riuknya, yang nu kuat je. Kuatnya nak kamu nangis. Itu lah, diamlah. Tak ada. Entah. Jangan buat hair. Entah. Tapi dia keluar je, walaupun satu saat, dia dah menangis. Sebab apa? Dia dah hijrah alam. Dah hijrah dunia. Bila dunia, ada persekitaran. Ada udara, ada orang, ada makan, ada minum, ada lapar, ada apa. Dalam perut, Allah jaga. Huwallazi yusawwirukum fil arham, kata Allah. Allah jaga pembentukan dalam rahim ibu. Itu. Kemudian berlaku penghijrahan satu persatu daripada kecil sampailah remaja. Hijrah berubah. Suara kecil. Yang amat besar. Ini laporan pada saya, ulang tu amat besar. Pasal dia sekolah rendah. Suara halus. Tapi bila dia hijrah sikit, dia jadi akil balik. Ulang yang amat besar. Sudah lain pula suara dia tuan. Hijrah itu akan terus berlaku. Bila dia mari tua, uban dah banyak. Kedut dah banyak. Rambut yang lebat jadi nipis. Muka yang tegang jadi kenong. Pasal apa? Pasal dia dah melangkah ke satu peringkat. Sampailah kepada peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga iaitu peringkat mati. Lagi sekali hijrah. Dan hijrah duduk di dalam kubur tak sama hijrah di dalam dunia. Dalam dunia ni tuan-tuan, okay, kita ada kursi, kita ada penjarakan. Okay. Duduk dalam kubur, ada yang diluaskan kubur 70 hasta. Cuba tuan-tuan pergi kubur Jalan Bendahara, kubur Jalan Gurap, kubur Taman Meru, kubur Jalan Pegoh. Kubur sempit-sempit ya. Kita tengok kubur arwah ayah, kubur arwah mak. Dekat je Ustaz Kazim kata kalau kubur tu luas 70 hasta. Ini tak sampai sehasta pun. Bila masa luas, yang tak akan langgar orang ke? Dah 70 hasta dah masuk kawasan orang. Habis benar Ustaz ni. Ini bahala punya orang. Dia membayangkan kehidupan kubur tu macam di dunia. Di dunia dia ada jarak, dia ada space, dia ada ruang. Dalam kubur tak ada macam itu.
nampak macam kubur tu dekat-dekat. Tapi kalau dia dapat nikmat, dilapangkan kubur dia. Pasal apa? Pasal dia di alam lain. Namanya ialah alam barzakh. Dia tak sama macam kita. Apa beza alam bawah tanah dengan alam atas tanah? Apa beza dia, tuan-tuan? Ada tak beza alam dalam tanah dengan alam di atas tanah? Alam bawah tanah tak boleh buat apa-apa dah. Nak semayang tak boleh, nak puasa tak boleh, nak makan tak boleh, nak apa pun tak boleh dah. Alam dalam atas tanah macam-macam benda kita boleh buat. Sebab tu jangan sampai bertukar alam baru nak semayang. Sebab dah tak boleh semayang bila duduk dalam kubur. Alam dalam kubur nak taubat pun tak boleh lah. Tapi alam atas tanah boleh taubat, boleh semayang, boleh buang ibadat, boleh jadi orang baik. Maka hijrahlah jadi baik sebelum berpindah alam. Dan saya dah kata tadi, bila dah hijrah, sejarah yang hak lama tinggal. Kita buka sejarah baru. Bila dah hijrah, maksudnya apa? Dah tak sama hijrah yang itu dengan hijrah yang ini. Kalau saya kata, dulu saya jahat, Ustaz, saya dah hijrah. Dulu saya ni kaki kelabingnya, Ustaz. Segala kelab saya masuk. Karaoke, danduk, rock, disco, semua saya masuk. Habis itu, sekarang saya taubat, Ustaz. Saya takut. Saya hijrah, Ustaz. Sekarang di mana? Saya di masjid 24 jam, Ustaz. Itu hijrah. Tak sama lah. Ustaz, saya dah hijrah. Dulu saya jahat, Ustaz. Dulu saya kaki kelabing, Ustaz. Apa yang saya tak buat. Tapi sekarang saya dah hijrah. Oh, betul lah hijrah lah. Tapi kadang-kadang pergi juga. Belum hijrah lagi. Sebab masih lagi ada keinginan. Masih lagi ada rasa rindu pada saat belum hijrah. Maka dia belum hijrah lagi, tuan-tuan. Jadi jom lihat kaitan sejarah dan lihat kaitan hijrah. Mudah-mudahan bila kita jadi hijrah ni betul-betul punya hijrah. Jangan hanya di mulut saja. Sebab ada orang yang boleh patah balik. Biarlah kita jadi macam budak yang baru dilahirkan. Bila dia dilahirkan ke dunia, cuba tengok. Nurse akan mandikan budak tu. Bersihkan budak tu. Letak dalam kentuala lembut. Nurse tadi bagi dekat bapa dia. Encik, ini anak encik. Sudah boleh acan. Kita pun ketok-ketok pegang budak tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nurse tanya pula, sudah tukar sekarang? Kemudian bapak ni kata dekat nurse, nurse, saya belum bersedia untuk jadi bapa. So, sekarang you ambil ini baby, you kasih masuk balik. Kasih masuk balik. Next year baru keluar. Tuan-tuan yang saya hormati, boleh tak baby yang keluar tadi masuk balik? Itulah hijrah. Boleh tak orang yang mati hidup balik? Dah mati habis. Mana boleh dah mati balik semula ke rumah? Hari Sabtu pukul 10 sampai. Ketuk pintu kita. Kita masak di dapur. Ting tong. Siapa pula tu? Pergi tengok jahatan. Siapa tu? Pocong mama. Tanya siapa? Siapa tu? Mama, ayah balik. Buka lah pintu. Ayah kamu tu outing tu. Tuan tengok kubur ni outing ke boleh balik? Pukul 10 pagi balik, petang ke keluar masuk asrama balik? Tak boleh dah. Dah mati-mati. Begitulah kita kalau kita dah hijrah. Jangan duk buat perangai lama lagi. Aku tak buat dah, aku hijrah. Dulu aku ni lelaki. Duk universiti aku jadi pondan. Perangai macam pondan. Pakai macam pondan. Lari di pondan sungguh. Umur 28 tahun hijrah.
Balik pada asal jadi lelaki balik. Langsung tak teringin nak jadi pondan dah. Ya, Jo. Datanglah join kita. You ni dah hijrah. Tak kata kau kawan. Kawan dia ajak dia. Minta maaf lah Mat. Aku dah hijrah. Fa'arid anhum kata Allah. Tinggalkan mereka. Hijrah. Berapa ramai yang dah hijrah tapi masih baik lagi. Walaupun sekarang saya dah berubah. Tapi kan saya masih ada kawan, so saya tak boleh tinggalkan kawan saya kan, sebab yelah hijrah untuk kita kan, tapi dalam masa yang sama kita kena eratkan silaturahim kan. Nampak? Lama-lama tuan-tuan dia jadi balik menjadi orang. Sebab tu kalau engkau dah hijrah, hijrah betul, langsung tak mau tengok. Bandingan dia macam mana Ustaz? Bandingan yang kata hijrah tu tak mau balik pada benda tak elok tu macam mana Ustaz? Pergi ke tandas. Pergi ke tandas. Pergi buang air besar tu. Lepas tuan-tuan buang tu, tuan-tuan buat apa? Tengok pun tak mau. Flash terus. Itulah hijrah. Macam tu. Kalau tempat flash tu di belakang kita, begini tekan. Tak mana pula ini jadi rabut ni. Kalau flash tu tepi tekan tu. Kalau flash di dinding, lagi bagus, tekan terus. Langsung tak tengok benda yang dibuang. Padahal benda tu dari badan dia. Ada tuan-tuan lepas buang tengok. Buat apa mak ni? Tobatlah home, tak ada lah. Kalau tuan-tuan masih teringat benda sejarah kita dulu, waktu jahiliah dulu, duk teringat, duk tengok, belum hijrah. Cukup aku flash. Aku tak mau dah tengok saat aku jahiliah. Dulu kita ni tak tutup aurat. Jadi ratu kebaya, ratu DBI semuanya ada. Gambar duk ada dekat frame, dekat almari kita. Pa, ini upah tahun bila? Ini upah tahun 86. Masa tu upah jadi ratu pula. Cantik upah. Mana dia cantik? Dulu yelah. Tadi dia kata mana dia cantik. Kemudian ni mengaku pula dulu yelah. Itu dia. Kalau upah dah taubat apa, ambil gambar ni, bakar je upah. Tak payah duk tengok lagi dah. Sebab tu ada orang yang hijrah, dia umum dalam media. Diminta kepada gambar saya yang tak sepatutnya dipadam. Saya minta tolong tuan-tuan, jangan siarkan gambar saya. Sebab hijrah. Baik, itu yang pertama. Wallahu a'lam. Itulah tadi ya, pencerahan ataupun ceramah daripada Yang Bahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas di sesi kita yang pertama tadi ya, mengenai apa pengertian erti sebenar hijrah ya. Daripada ceramah tadi kita dapat kupas ya, ada dua ya sebenarnya Ustaz ya. Yang pertama, kalau boleh kita cerita sejarah jadi yang pertama lah. Dan yang kedua, kita perlu berhijrah daripada sebelum ini kepada yang lebih baik lagi. Jadi kita sekarang ni kita terus ya kepada sesi yang kedua, iaitu sesi soal jawab ya. Jadi dalam sesi yang kedua ni kita akan buka kepada kaki tangan ya, dan juga warga kota untuk mengajukan soalan berkaitan topik yang kita bincangkan pada hari ini. Dan untuk makluman, soalan-soalan ini kita akan pilih dulu ya melalui ruangan komen di live, dan juga soalan daripada kaki tangan MBI di dalam dewan ini ya. Jadi kita teruskan, sekiranya ada soalan, silakan. Soalan saya Ustaz, apakah sebenarnya konsep ma'al hijrah yang perlu difahami dan diamalkan oleh semua umat Islam? Terima kasih. Okay.
Baik, terima kasih. Tuan-tuan yang saya hormati, bila sebut tentang hijrah, nak tak nak kita mesti hijrah. Sebab tu konsep yang pertama sekali ialah kita mesti hijrah. Kerana hijrah itu ialah menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Hijrah ialah berubah, bertukar, berpindah daripada benda haram kepada benda halal. Daripada benda dosa kepada benda pahala. Daripada benda dibenci Tuhan kepada yang diredai oleh Tuhan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innan nafs la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu ni mengajak kita jadi jahat, jadi buruk, melainkan orang yang mendapat rahmat daripada Allah. Nombor 2, apa dia hijrah? Aku nak mencari rahmat daripada Allah. Sebab itu di dalam surah Al-Kahfi Allah sebut kan Nabi sebut di akhir zaman ni yang selamat daripada Dajjal ialah orang yang baca Al-Kahfi 1 sampai 10. Tapi kita sampai sekarang tak hafal. Jangan kata 10, 1 pun tak hafal. Tapi kata percaya kat Nabi, sambut maulidun Nabi sampai tegang urat dia selawat. Sallallahu wa marhaban sallallahu. Tapi hak Nabi cakap tak dengar. Nabi kata di akhir zaman fitnah terlalu kuat. Fitnah Dajjal kuat. Kamu lawan dia dengan amalkan surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Sampai sekarang tak amal. Tu macam mana tuan-tuan? Macam mana tuan-tuan? Sampai tak reti nak beza dah. Mana dia fitnah Dajjal, mana dia yang tidak fitnah. Kita buat bodoh. Cuba kita disuruh buat benda lain. Hafal. Nak masuk pertandingan, jangan lupa lirik. Hafal segala lagu. Hui, hafal. Tak ada faedah pun hafal lagu Tiara. Hafal dia. Nah, lagu Tiara nak version apa? Nak version hak lagu rock dulu-dulu pun dia hafal. Nak version hak lagu lembek ni pun dia hafal. Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara. Dia hafal. Tanya dekat dia, apakah yang boleh menyelamatkan kau dengan lagu tu? Apa benda yang kau boleh selamat? Tak ingat. Lagu hak tak faedah pun dia hafal. Ting 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 ting. Tak tahu dia kata apa, ingat. Ting 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 ting. Pasal tiap hari dia tengok TikTok. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Tiap-tiap hari lalu. Tapi ayat yang boleh menyelamatkan dia daripada kejahatan, dia buat bodoh. Maka berapa banyak orang yang tertipu sebab dia tak amalkan surah Kahfi. Buka surah Kahfi ayat 10 tu. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dalam surah Kahfi ayat 10 Allah Ta'ala kata, ya Allah, berikanlah kepada aku rahmat daripada sisi Engkau. Yang kita minta sekarang ni apa dia? Rahmat daripada Allah. Jom tuan-tuan, kalau tak ada rahmat daripada Allah, hancur kita. Maka hijrah kita sekarang ni ialah nak dapat rahmat. Dah dapat pun dah ustaz. Ya ke? Macam mana dapat? Suami saya Rahmat bin Abdullah. Oh. Akak saya Hidayah. Eloklah. Rahmat dan Hidayah. Tu nama makcik. Rahmat ni maksudnya kasih sayang Tuhan. Kita hidup dalam dunia ni nak dapat kasih sayang Tuhan. Anak dah besar. Kadang kita dah menantu pun. Cucu. Berapa banyak anak-anak yang tak bela mak, tak bela bapak. Tambah pula dia dengar pula ada orang cakap macam kita orang perempuan ustaz kan. Macam kita waktu kita belum kahwin, kita memanglah kena jaga mak ayah kita kan. Kemudian kalau dah kahwin, macam tanggungjawab kita dah pindah pada suami kan. Kan apa kan? Ingat ni ro'o kan? Ni ro'o boleh ha.
Tu cerita ro'o khiramat ke, kan? Kan? Yang boleh merosakkan kita, kan? Kan? Nampak ni cerita nampak dia. Tu belum masuk pula hak kepala botak tu. Tu belum masuk lagi. Tu nama dia ro'o. Kan. Dia kata lepas kita kahwin, kita dah berpindah pada suami kita. Kita dah tak wajib jaga mak bapak dah, kepala otak kan. Siapa cakap? Saya cukup marah orang cakap macam tu. Perkahwinan tidak mengurangkan tanggungjawab. Perkahwinan menambahkan tanggungjawab. Dulu aku bertanggungjawab pada mak aku. Bila aku menikah, tambah lagi. Mak aku pun aku kena jaga. Suami aku pun kena jaga. Anak aku pun kena jaga. Ya ke Ustaz? Dia orang cakap kalau macam orang perempuan, kalau dah kahwin, dia kena jaga suami dia je. Mak dia tak jaga. Oh gitu. Kalau awak bercerai, suami awak tinggalkan awak balik ke mana? Balik rumah mak. Boleh tak mak cakap? Mana-mana anak yang dah ikut suamilah pegang dia. Dan kalau dia bercerai pun, mampus bila dia. Ada tak mak cakap macam tu? Apa punya bahalul orang yang cakap macam tu, tuan-tuan. Bila kita kahwin, ayah kita kena jaga, mak kita kena jaga, suami kita kena jaga, isteri kita kena jaga, anak kita kena jaga, mak bapak kita kena jaga. Bukan kita kata macam anak laki-laki, kau lah, kau anak laki-laki, kau lah kena jaga mak kau. Aku dah lain, kau dah jaga laki aku. Salah tu Kak Leha. Dan suami tu pun kenalah bagi izin isteri dia untuk jaga mak bapak dia. Tak ada Ustaz. Dia jadi hak saya. Oh kau. Kau ingat hak kau kuat ke? Hak engkau tu dengan akad nikah ya. Boleh hilang hak dengan cerai. Faham? Tapi hak mak bapak boleh hilang tak? Dulu boleh. Itu siapa tu? Husband I. Oh romantiknya. Siap akan pakai helmet lagi. Naik motor. Siapa tu? Bekas ex-husband. Nyampah aku. Siapa tu? Mak. Oh mak. Jumpa lagi 2 tahun. Siapa tu? Bekas mak. Tuan-tuan boleh sebut tak? Bekas mak. Siapa tu? Bekas anak. Siapa tu? Bekas bapak. Dulu dia bapak I, sekarang bukan lagi. Mana boleh? Dengan suami boleh sebut. Siapa tu? Suami I. Sekarang siapa tu? Bekas suami. Oh dia bercerai ke? Dah, dia pun dah nikah lain. I pun dah nikah lain. Dulu kau kata kau sanggup tinggalkan mak kau untuk jantan tu. Sekarang dia menikah lain dah. Tapi kau tetap ada mak kau sampai kiamat. Tapi sayang tuan-tuan, berapa ramai orang yang tinggal mak bapak. Hanya dengan rahmat Allah lah kita minta anak-anak ni diberi hidayah. Mudah-mudahan tak lupa pada aku. Waktu sihat ramai orang sayang kita. Waktu sakit, kita ni lemah sangat tuan-tuan. Naik atas kereta boleh aksiden. Naik atas bukit boleh sesat. Terjun dalam laut boleh lemah. Duduk atas katil pun boleh mati. Dengar kuliah pun boleh mati. Lemahnya. Hanya dengan rahmat Allah lah panjangkan umur kita. Matikan dalam keadaan iman, ya Allah. Itulah nama dia rahmat. Meminta rahmat daripada Allah. Jadi tuan-tuan, hijrah kita sekarang ni, aku nak dapat rahmat daripada Allah. Yang ketiga, apa hijrah kita? Wa an a'mala salihan tardahu. Aku nak buat amalan yang Allah redha pada aku. Mana amalan yang Allah benci aku tak mau buat. Kita tengok di muka kita, di cermin. Bulu kening kita ni. Apa berterabur ujung kanan, ujung kiri ni, ya Allah. Engkau ambil berus, engkau luruskan sahaja, cukup. Potong sikit lah. Tak sama lah pula. Potong, tak sama lah pula. Potong terus lah, senang. Sampai bila kita nak potong, sedangkan Nabi tak bagi buang. Nabi tak bagi buang. Melainkan bulu kening tu jadi pelik pada orang. Bulu kening dia bersambung straight. Ni bulu kening kan misai. Tak tahulah. Bolehlah kau trim. Bolehlah. Lepas ni kau tak mau dah. Allah tak redha.
Allah tak redha. Dulu aku bila berjalan, bila aku bercakap macam perempuan, aku ni jantan, kenapa aku nak pakai pakaian macam perempuan? Aku nak jadi jantan balik. Itulah nama dia redha, mencari redha Allah, bukan lagi mencari redha manusia. Saya Ustaz, kalau mengenangkan suami saya Ustaz, saya bakar je suami saya Ustaz. Kita bakar je. Kenapa? Malah Ustaz, oi, 6 harakat, oi. Habis tu pakcik tak minta cerai ke? Allah uji saya Ustaz, dapat suami macam tu. Allah nak tengok saya ni kuat iman ke tidak. Allah nak bagi saya pahala lebih Ustaz. Sabar je lah dengan suami macam tu. Tak apalah, Allah bagi saya syurga lah mudah-mudahan. Dahsyat tuan-tuan. Dia cari redha Allah. Anak yang kecil ni pun baru 1 tahun. Pergi ke klinik, cek air kencing, tahniah akak pregnant 2 minggu. Alhamdulillah ya Allah. Nampak? Baru setahun anak yang sulung ni mengandung pula. Berapa ramai yang tak redha. Orang dah cakap, abang tu beringat, mengandung pula. Kan dia nak beranak, kita yang beranak. Menangis. Dia tengok apa benda boleh makan, apa benda aku boleh bagi makan, bagi turun darah balik. Aku tak nak anak. Lalah jumpa bidan biar pergi ambil lidi, pergi jolok. Boleh tak aku mengandung ni kerana Allah? Aku nak pahala, aku nak banyak kau umat Muhammad, aku nak gugur dosa aku. Terima kasih Tuhan bagi aku mengandung. Terima kasih Tuhan. Ini tidak. Bila Allah tak bagi mengandung pun, dia bukan cari redha Allah. Dia nak anak tapi tak mengandung juga. Pergi ke Langkawi, dia telannya 1 baldi air tasik daya bunting. Tak bunting-bunting pun, yang bunting dayang je, dia tak juga. Mengubat macam-macam yang pelik-pelik tuan-tuan, dia sanggup sebab dia nak dapat baby. Dia tak cari redha Allah. Allah bagi saya tak boleh mengandung, walaupun dah kahwin, saya syukur Ustaz. Mungkin Allah nak jadikan saya sukarelawan sebab tak ada anak. Sebab tu saya dengan husband, mana tempat banjir je kita datang. Mana tempat yang ditimpa musibah je kami akan datang. Sebab kami tak ada anak. Jadi kami tolong jadi sukarelawan Ustaz. Bawa naik hailak, bawa tilam, bawa beras semua. Kami tak ada apa komitmen anak-anak kan. Anak pun tak ada kat asrama ke apa semua. Kami buat. Alhamdulillah Allah tak bagi anak, dapatlah saya bantu anak orang lain. Cubalah fikir macam itu. Ini tidak. Bila jumpa orang tak mengandung, komando nampak. Jahat betul makcik ni tuan-tuan. Kau bila nak beranak? Mak kau aja beranak, kau tak ada kata dia. Tuan-tuan ambil makcik ni pergi rendam dalam paya. Makcik beranak dalam paya makcik ni. Jadi 3 benda ni berubah daripada benda tak elok kepada elok. Yang kedua, kita hijrah mencari rahmat Allah. Yang ketiga, kita membuat sesuatu yang Allah redha. Wallahu a'lam. Ya, semoga penjelasan tadi diharap Puan Intan berperhati dengan penjelasan tadi. Seterusnya soalan yang kedua silakan daripada penonton di sini. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Farida binti Abdul Aziz. Saya daripada Jabatan Korporat MBI. Soalan saya adalah berkaitan dengan penghijrahan diri kita sendiri Ustaz. Masa kita di zaman jahiliah remaja dulu, kita kan masa tu taklah macam sekarang Ustaz. Dengan kawan-kawan kita semua. Lepas tu bila kita dah dewasa, meningkat dewasa, sekarang ni ada WhatsApp dan macam-macam. Kawan-kawan kita masih lagi meletak gambar-gambar kita yang tidak menutup aurat. Maksudnya kita tak bertudung masa tu. Tapi kita dah highlight dah dalam grup, kalau boleh jangan letak gambar-gambar macam tu Ustaz. Cuma saya nak tanya dengan Ustaz, apakah hukum orang yang masih meletak gambar-gambar kita Ustaz? Sekian, terima kasih. Baik, yang pertama kita mesti ada usaha daripada diri kita. Meminta jasa baik supaya jangan disiarkan gambar kita zaman dulu-dulu. Benda ni tuan-tuan boleh tengok ada berlaku kepada almarhum artis-artis yang telah kembali ke rahmatullah.
Sebelum mereka mati, mereka sebut, saya minta tidak disiarkan gambar saya yang tidak mendedah, yang tidak menutup aurat. Ada. Tuan-tuan boleh tengok Allah yarham Syarifah ini sebelum dia mati. Dia cakap, dia minta, dia kata tak mau dah, tolong. Tapi nak buat macam mana? YouTube dia banyak, gambar dia banyak. Sebab tu semalam saya forum, saya cakap benda ni dekat artis-artis. Saya kata, tutuplah aurat. Besok kalau mati, ada juga gambar kita yang menutup aurat. Habuan orang nak buat banner Al-Fatihah, Innalillah, ada juga gambar. Ini sampai langsung tak ada gambar ni, apa ni? Yang menutup aurat. Lah ambil gambar tak bertutup aurat, kena lukis dengan pen pula. Hitamkan dia punya tu. Tolonglah saya minta pada semua, khususnya kita minta, direct saya minta pada artis ni. Jangan main-main benda ni. Besok kita mati pun benda tu duduk berjalan lagi. Satu. Tapi kalau kita dah cakap, orang buat juga, kita nak kata apa? Tambah kita dah mati. Sebab itu pentingnya taubat. Dia mendatangkan keinsafan pada orang lain pula. Orang netizen tu pula cakap, sudah-sudahlah siarkan gambar dia. Dia dah tak ada pun. Kenapa masih lagi nak dibuka aib dia? Orang akan defend kita. Lama-lama dia akan delete gambar tu. Sebab tu saya katakan tadi, mesti ada satu usaha daripada diri kita minta supaya benda tu dipadamkan. Dan kalau ada disiarkan selepas itu, kita tak ada daya upaya lah. Nak buat macam mana? Bukan semua orang yang baik. Hari ni dia padam, masuk orang lain pula masuk, orang lain pula masuk. Dia bukannya ada sensitif, tambah zaman nak cari konten. Zaman sekarang adalah zaman untuk orang hidup nak cari konten. Sekurang-kurangnya 3 kali sehari dia kena buat konten supaya dia dapat FYP. Itu target dia. Maka hidup dia sekarang pun semuanya dalam media sosial. Dia cikgu sekolah pun dia nak buat media sosial. Dia kerja kerani pun dia nak buat media sosial. Dia kerja polis pun dia buat media sosial. Semua orang hari ni tuan-tuan, peranan punya kuatnya. Dan begitulah bahayanya kita kalau kita sebarkan gambar-gambar yang tak elok tentang diri kita. Orang akan boleh recycle berpuluh-puluh tahun selepas kita mati. Yang ketiga, selepas mereka siarkan gambar, kita hubungi balik tukang siarkan. Minta tolong padam gambar saya. Blurkan gambar saya. Kalau tak ada nombor dia ustaz, nak buat macam mana? Kita tak boleh nak kata apa. Nombor 4, bila gambar kita disiar dan sebagainya yang tak menutup tadi tu, jangan ada perasaan bangga, seronok melihat keadaan itu. Aku tengok engkau masa engkau zaman ni kan, engkau paling cantik sekali tau, nampak? Memanglah, tu yang ramai jealous tu. Jangan ada perasaan tu. Jangan ada perasaan, oh engkau badan kau sadar ya. Masa tu masuk pertandingan bina badan pakai spender saja. Sekarang dah pakai jubah dah. Memang sadar engkau ya. Ini gambar aku masa ni. Masa ni aku masuk Mr. Ipoh ni nampak ni. Pakai spender aja. Jangan ada perasaan bangga. Mesti ada perasaan takut. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah. Ampunkanlah dosa aku ya Allah. Tutuplah aib aku ya Allah. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, bila orang puji kita, apa kita nak kata? Cantiknya kau leha, handsome-nya kau dul. Apa kita nak kata? Balik pada Allah. Alhamdulillah. Kenapa balik pada Allah? Kerana Allah yang menutup aib kita sehingga orang tak nampak aib kita, lalu orang tu puji kita. Kalaulah Allah tak tutup aib kita, Allah tuan-tuan, maka bila orang puji kita, cepat-cepat kita kata Allah, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Dah cukup. Sebut yang itu, hadza min fadli rabbi. Sebab sebenarnya kebaikan kita sangat sedikit kalau nak dibandingkan keburukan kita. Kerana dengan rahmat Allah, Allah tutup aib kita. Jadi doalah kepada Allah supaya aib kita tak terbuka. Dengan jalan apa ustaz? Dengan jalan jangan buka aib orang.
Allah simpan aib kita. Wallahu a'lam. Okay, seterusnya kita diterus kepada dua soalan lagi Ustaz, iaitu soalan daripada Facebook, soalan yang ketiga, Ustaz, apakah keistimewaan bulan Muharram ini dan mengapa kita perlu meraihkannya? Baik, bulan Muharram ni tuan-tuan, satu keistimewaan yang besar kepada kita. Dalam Islam ni dia ada bulan-bulan haram. 3 bulan yang bersambung, ada yang tidak bersambung. Zulhijjah, Zulqa'dah, itu bulan haram pada kita. Jadi bila sebut tentang Muharram, ada peristiwa-peristiwa yang besar yang berlaku. Sebab itu dia ada hari Tasu'ah, 9 dan 10 Muharram. Pada 10 Muharram ini tuan-tuan macam-macam peristiwa berlaku. Tuan-tuan boleh cari balik lah. Lain kali kita buat ceramah tajuk 10 Muharram. Apa yang berlaku pada 10 Muharram. Dan banyaklah orang-orang zaman dulu Ahlul Kitab yang berpuasa pada 10 Muharram dan sebagainya. Maka Rasulullah kata kalau ikut nak beribadah, nak berpuasa pada hari itu, orang Islam lagi layak berpuasa. Maka kamu buatkanlah gandengan kepada dia pada 9 hari bulan Muharram dan 10 Muharram tu, supaya membezakan puasa kita, ibadat kita dengan ibadat orang-orang kafir. Sebab tu kita buat 2 hari, 9, 10. Yang dituntut sangat-sangat ialah 9, 10. Tapi hari ni yang dituntut sangat buat bubur. Puasa tak agak. Boleh faham? Bubur tu tak buat pun tak apa. Bubur ni bulan Zulkaidah boleh buat. Buat apa yung? Bubur Ashura tu dia. Bulan Rabi' Awal kot? Tak apa. Bubur ni bila boleh buat? Tapi puasa Tasu'ah 9 dan 10 khas dalam bulan Muharram saja. Yang itulah yang dituntut. Tapi ramai pula tak buat. Tak puasa ni yuk. Allah. Hari cadang nak makan sama menanti Ustaz. Cadang nak pergi Lenggong Ustaz. Kadang pergi Raban Ustaz. Aduh. Tuan-tuan ingat ada satu ulama. Dia ni orang alim. Duduk di Mekah. Satu hari khalifah datang. Khalifah ni tengok dia berjalan 2-3 langkah sembahyang. Duduk di Mekah tu, di Masjidil Haram. Khalifah tengok dia. Orang ni berjalan 2-3 langkah sembahyang sunat. Allahu Akbar. Nak pergi ke depan Kaabah tu, sebelum nak sampai tu punya banyak sembahyang. Masya Allah, hebat orang ni. Bagi tahu dekat dia, aku nak jumpa dia, aku nak makan dengan dia, nak nyembang dengan dia. Orang bercakap dia, tuan, bos panggil, ajak makan malam ni. Oh, minta maaf, saya ada temu janji. Dah temu janji dah, tak dapat lah nak pergi. Raja kata apa? Adakah orang di Mekah ni lebih besar pada aku? Ya, saya puasa malam ni, saya dah janji dengan Tuhan nak buka puasa. Sebab tu saya tak boleh penuhi. Sebab saya dah janji dah, maghrib nanti nak makan malam, buka puasa dengan Tuhan. Dia jawab macam tu tau. Allah, kau buka lah dulu. Aku ada hal nak cakap. Kita nak makan. Puasa tu tangguhlah besok. Apa jawab dia? Tuhan yakin ke umur saya panjang sampai besok? Terus diam raja. Menangis raja. Orang ni faham tentang hidup di dunia. Jangan bertangguh-tangguh nak buat ibadat. Subhanallah. Tak puasa yuk. Saya muda lagi. Engkau yakin kau tua? Tak sembahyang yuk. Tunggu pencin. Engkau yakin ke sempat pencin? Ni tuan-tuan sini umur 50 ni. Duk senyum macam. Kenapa senyum? EPF nak dapat. Bulan 9 dah bajet dalam kepala otak dah. Kalau dapat dia boleh apa Gelang, Langkawi, Siakak Kayangan. Berapa ramai yang tak sempat nak ambil duit EPF. Orang lain rasa duit dia.
Itulah dunia. Itulah nama dia, dunia. Yang kita duk hambat tu. Orang lain yang merasainya. Habis tu yang kita punya betul-betul apa Ustaz? Yang kita bawa ke akhirat. Tapi saya tak ada bawa apa lah Ustaz. Kosong amalan saya. Habis tu kenapa tak buat? Buatlah sekarang. Macam-macam amalan awak boleh buat. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Okey Ustaz. Dan seterusnya soalan yang terakhir ya daripada Facebook, Nadirah Safian ya, iaitu Ustaz boleh bagi contoh bagaimana caranya kita nak hijrah dalam kehidupan sosial? Ya, tuan-tuan, kita ni ada Facebook yang mana yang menyakitkan hati kita, semua remove, unfriend, yang mana kita tak suka unfollow. Saya pun walaupun ada Facebook, tapi kadang saya bukan admin pun. Sampai tak terlarat tuan-tuan tu. Taklah banyak Facebook saya tu, 1.9 juta ya. Dan ada satu lagi Instagram 1 juta. Itu bukan saya punya. Bukan saya yang admin, bukan official saya, bukan. Tuan-tuan jangan ikut yang tu. Bukan. Instagram saya 200,000 ya. Yang 1 juta tu bukan. TikTok Ustaz Kazim official tu betul. Tahu berapa juta saya tak ingat. Tu saya betul. Twitter saya tak ada. Jadi kalau ada orang yang menulis dalam Twitter, itu bukan saya. Kalau ada orang yang cakap dalam Instagram yang 1 juta follower, itu bukan saya punya. Yang saya aktif TikTok saya dan Facebook saya. Itu saya aktif. Apa yang saya kena buat? Saya kena pastikan bahawa nombor 1, apa yang saya share, apa yang saya komen, apa yang saya upload, apa yang saya share dengan orang adalah benda yang dapat manfaat. Bukan benda fitnah, bukan benda dosa, bukan benda lara, bukan benda sia-sia. Dan saya enjoy dengan friend saya. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok saya masak. Ustaz Kazim masak, Chef Kazim. Setiap hari Sabtu. Adakah masak berdosa? Tak dosa. Saya masak. Masak. Cadang-cadang nak buat omelette. Tengah-tengah hangit pula. Terus kacau terus. Jadi scrambler tu tuan. Saya nak bagi orang suka. Taklah dengar ceramah daripada subuh sampai tengah malam. Kadang-kadang saya menyanyi pula. Duduk saja-saja menyanyi. Dengarkanlah panggilanku. Ustaz, lara menyanyi tu. Aku ceramah daripada pukul 6.30 pagi sampai 11 malam. Takkan aku tak boleh nyanyi sikit. Sambil duduk nunggu, duduk panas kuali tu, nyanyi dulu. Panjang batang-batang pohon kelapa. Kan? Kerang-kerang di pasir putih. Kadang saya menyanyi juga. Bukannya salah. Kadang saya menyanyi lagu Syah. Pertama kali. Jadi konten tu pastikan dapat pahala. Jangan duk share, jangan duk komen benda yang tak betul. Yang mana menyusahkan kita, menjadikan orang porak-peranda dalam page kita, blok. Yang bawa kerja fitnah, yang duk share benda fitnah dalam blog kita, dalam apa benda kita, blok dia. Jangan bagi masuk. Ni rumah aku berhak. Jangan masuk buat onar dalam rumah aku. Alah ustaz tu orang cakap sikit pun dah blok kita. Hak aku lah. Dah wajib kita blok benda-benda itu. Jangan tuan-tuan cakap, hak saya lah, saya nak buat apa pun. Akhirnya duk menari TikTok. Pakai baju ketat, seluar ketat, duk ketat, tok. Kemudian tengok berapa ramai orang tengok. Salah tu kak. Dengan ustaz pun tengok. Kita duk Allah gambar ni, astagfirullahalazim. Habis pahala aku. Masa tu isteri kat sebelah. Lepas tu isteri ke dapur,
Mana pula hilang? Sudah. Jahat betul ustaz ni, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan akan ditulis dan akan dibicara sepenuhnya, dipertanggungjawabkan sepenuhnya dengan apa yang kita ada media. Jadi jangan bangga dengan media kita yang ramai followers, ramai yang likes. Jangan. Takut besok di hari kiamat tak terjawab kita. Siapa orang yang paling untung? Orang yang langsung tak ada media sosial. Langsung tak pening kepala. Sekarang kita punya media sosial punya pasal suami isteri tak layan. Ya. Buatkan air untuk abang. Sekejap. Dah 5 minit. Mana airnya? Kejap lah. Malah WhatsApp ni. Air. Abang di dapur tu ada cuku bang. Pergi bancuh sendiri lah mau. Cuku ada, cowai pun ada. Pergi bancuh je lah. Cowai je tak ada. Binatang tu punya paksai sampai renggang suami isteri. Binatang tu punya paksai tuan-tuan sampai hari ni curang. Isteri duk tidur sebelah, mengandung pula tu. Dia duk WhatsApp, duk Telegram dengan makwa. Bila isteri kali, abang tak tidur lagi, cepat-cepat dia ubah ceramah Ustaz Kazim. Nak dengar ceramah Ustaz Kazim kejap. Oh, yang tadi kau kalih ke belakang sana isteri kau duk WhatsApp dengan dia. Isteri kalih dengan dia, cepat-cepat. Gini dengar ceramah Ustaz Kazim. Panjang pula tengkok dia. Okey, cantik. Ubah balik. Kalau itulah peranan dia tuan-tuan. Baik tuan-tuan beli telefon Nokia 33 sekupang. Habis kuat main game, ular, snack nak makan, cukup. Kalau benda yang macam tu merosakkan iman kita, baik kita pakai Nokia 33 sekupang. Nah, call masuk, call keluar, selesai masalah. Ini macam-macam benda boleh masuk. Yang boleh tapisnya ialah iman kita. Jom kita gunakan iman untuk menapis apa yang kita nak baca dan apa yang kita nak share. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah ya. Setelah 1 jam kita bersiaran ya daripada MBI dan juga Facebook MBI pada pagi ini. Jadi pelbagai pencerahan dan juga pengajaran ya kita dapat daripada tajuk kita pada ceramah kali ini, iaitu erti sebenar hijrah ya. Jadi saya rasa itu saja Ustaz ya. Jadi bagi pihak Radio MBI, saya ingin merakamkan terima kasih di atas kesudian Ustaz lah untuk bersama-sama kita di dalam slot motivasi pagi program Radio MBI pada kali yang keempat Ustaz dan insyaAllah kita akan teruskan lagi pada kali yang kelima pada bulan Oktober nanti. Jadi sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Terima kasih.